Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera dan sentiasa dalam lindungan Allah selalu. Okey. Baik, pada hari ini kita masih lagi dalam bab 6, elektrik dan kemagnetan. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, mari kita sama-sama baca doa penerang hati dan juga doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, hari ini kita akan tengok 6.4 pengiraan kos penggunaan elektrik. Okey, sebelum itu kita tengok dulu apa maksud kecekapan tenaga. Okey, kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Okey, berapa peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Okey, jadi secara rumusnya kita boleh kata kecekapan tenaga sama dengan tenaga output yang berfaedah bahagi tenaga input yang dibekalkan darab 100. Baiklah, contoh. Gambar foto 6.16 menunjukkan sebiji mentol berfilamen menyala. Berapakah kecekapan tenaga bagi mentol tersebut? Okey, so kita tengok sini. Apa maklumat yang diberi? 100 joule tenaga elektrik input yang dibekalkan, 8 joule tenaga output yang berfaedah dalam bentuk cahaya, 92 joule tenaga output yang dibazirkan ataupun tidak berfaedah dalam bentuk haba yang dibebaskan persekitaran. Okey, jadi macam mana kita nak kira? Okey, kecekapan tenaga, tulis dulu dia punya rumus. Okey, kecekapan tenaga sama dengan berapa? Okey, tenaga output berfaedah bahagi tenaga input. Okey, yang dibekalkan. Okey, darab 100. Okey, jadi tenaga output berfaedah kita berapa? Okey, 8 joule. Jadi 8 joule bahagi dengan 100 joule. Darab 100. Okey, jadi sama dengan, okay, ini boleh potong, sama dengan 88%. Jadi kecekapan tenaga kita ialah sebanyak 8%. Okey, contoh teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga. Alright, kalau kita tengok sini, okey, ini adalah contoh-contoh alat pencahayaan, okey, ataupun lampu lah. Okey, so kita ada lampu bifilamen, kita ada lampu jimat tenaga, kita ada lampu LED. Okey, ini rupanya. Okey, so kita tengok pada kecekapan tenaga. Okey, untuk lampu berfilamen,
tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada tenaga cahaya adalah 10%. Selebihnya ditukar kepada apa? Kepada tenaga haba. Biasanya kalau lampu berfilamen ni, okey, dia mengeluarkan yang lampu warna kuning tu. Okey, selalunya bila kita pasang kita akan rasa panas. Okey. Alright. So, kedua, lampu jimat tenaga. Okey, tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada tenaga cahaya adalah 50%. Okey, lebih baiklah daripada lampu berfilamen ni. Okey, untuk lampu LED pula, tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada tenaga cahaya adalah 90%. Jadi sebab itulah sekarang ni adalah sangat baik kalau di rumah kita guna lampu LED. Okey, maksudnya dia guna tenaga elektrik tu digunakan semaksimumnya. Okey. Okey, Suruhanjaya Tenaga ataupun singkatannya adalah ST telah melancarkan program pelebaran cekap tenaga bagi pelbagai jenis peralatan elektrik untuk kemudahan orang awam. Kalau pergi ke kedai elektrik, okey, kalau dekat peti sejuk contohnya, kamu akan boleh nampak label ini. Okey, so kita boleh nampak lah. Okey, apa yang dia ada bintang ni. Okey, perkadaran tenaga 1 hingga 5 bintang. Okey, dia ada nyatakan apa nama peralatan. Okey, penyama udara contohnya kat sini. Okey, perkadaran tenaga pada peralatan. Okey, dia ada bagi nombor. Macam itulah. Dan kita boleh tengok kat sini berapa penggunaan tenaga dalam kilowatt jam per tahun. Okey. So dia ada cakap yang produk ini menggunakan 51.5% kurang tenaga. Dia beritahulah berapa penjimatan dia. Jadi bila kita membeli, okey, kita boleh menilai yang mana yang bagus untuk kegunaan kita di rumah. Mestilah kita nak yang jimat tenaga kan. Sebab bila alat elektrik tu menggunakan banyak tenaga, nanti bil elektrik kita akan jadi banyak. Okey, penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik. Okey, meter elektrik berfungsi untuk mengukur kuantiti tenaga elektrik yang digunakan. Lazimnya, bacaan pada meter elektrik itu diambil pada penghujung setiap bulan. Bacaan tersebut diambil bertujuan untuk menentukan kos penggunaan tenaga elektrik. Orang TMB lah. Okay, staf-staf TMB datang, dia akan tengok pada ni. Ni yang lama punya ni, sekarang semua dah ditukar kepada bentuk digital. Okey, kuasa elektrik ataupun P. Okey, kuasa elektrik ialah kadar tenaga elektrik E yang digunakan oleh suatu alat elektrik. Okey, unit SI bagi kuasa ialah watt. Kuasa 1 watt bererti 1 joule tenaga elektrik digunakan dalam masa 1 saat. Okey, ini dia punya rumus. Kuasa elektrik P, okey, dalam kurungan W. Okey, ini dia punya unit lah. Okey, yang dalam kurungan ni unit. Tenaga elektrik yang digunakan dalam unit joule bahagi masa yang diambil dalam unit saat. Okey, arus elektrik. Arus elektrik I ditakrifkan sebagai kadar pengaliran cas elektrik Q melalui suatu konduktor. Okay, unit SI bagi arus elektrik adalah ampere dan cas elektrik adalah coulomb ataupun C. Jadi ini adalah rumusnya. Okay, arus elektrik A sama dengan cas elektrik, okay, bahagi masa yang diambil. Ingat masa dia mesti dalam unit saat. Okay, voltan. V ditakrifkan sebagai tenaga elektrik yang digunakan untuk menggerakkan seunit cas elektrik ataupun Q melalui suatu konduktor. Okey, unit SI bagi voltan adalah volt. Yang ni kita dah bincang sebelum ni. Okey, so macam mana nak kira voltan? Voltan sama dengan tenaga elektrik yang digunakan bahagi cas elektrik. Baiklah, ada satu lagi rumus yang kita perlu tahu, iaitu bagaimana untuk kita mengira arus. Okey, rumusnya ialah arus, simbol dia I, unit dia ampere, adalah sama dengan kuasa, okey, simbolnya P, unitnya W, bahagi dengan voltan. Okey, contoh. Okey, sekarang ni
dia beri sebuah jak elektrik seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 6.19 mempunyai label 2.2 kW, 240 voltan. Hitung arus yang mengalir melalui jak ini. Okey, jadi cikgu tulis kat sini ya. Okey, rumus yang kita dah tahu. Okey. I sama dengan P bahagi V. Okey, kita dah tahu tadi. P ni mesti dalam unit watt. V ni mesti dalam unit volt. Okey, jadi I sama dengan, okey, berapa nilai P? Okey, kalau kamu tengok dalam soalan, dia ada tulis 22 kilowatt. Kita tak boleh guna kilowatt ni. Dia mesti watt saja. Jadi, nak tukar, kita akan darab 1000. Okey, dapatlah 2200. So, kita tulis sini. 2200 watt. Bahagi, okey, voltanya V 240 volt. Okey, 240 volt. Okey, kemudian kita tekanlah jawapannya. Okey, 9.17 ampere. Okey, kita tengok pula pengiraan kos penggunaan elektrik. Okey, yang unit yang lazim digunakan untuk tenaga elektrik ialah kilowatt jam. 1 kilowatt jam ialah tenaga elektrik yang digunakan pada kadar 1 kilowatt ataupun 1000 watt dalam masa 1 jam. Okey, unit dia adalah 1 kWj. Tengok tulisan dia. K kecil, W besar, J kecil. Okey, lazimnya dirujuk sebagai 1 unit. Jadi, nak tahu berapa tenaga elektrik yang digunakan, kita darablah kuasa dalam unit kilowatt darab masa dalam unit jam. Okey, contoh. Sebuah cerek elektrik 2 kilowatt mengambil masa 10 minit untuk mendidihkan air. Hitung kos penggunaan tenaga elektrik untuk mendidihkan air itu jika kadar bagi setiap unit ialah 21 sen. Okey, pertama sekali kita kena tahu dulu berapa banyak tenaga elektrik yang digunakan. Okey, jadi tenaga elektrik yang digunakan sama dengan kuasa darab masa. Okey, ingat balik tadi kita kata kuasa ni mesti dalam unit kilowatt. Okey, masa mesti dalam unit jam. Okey, jadi berapa nilai dia? Kuasa kita dah ada kat sini. 2 kilowatt darab. Okey, masa dia bagi 10 minit. Macam mana nak tukar pada jam? Okey, kita akan bahagi 60. Jadi 10 bahagi 60 jam. Okey, sama dengan kita kiralah. Okey, potong sini 2, potong ni dapat 30. Okey, jadi 10 ni boleh potong sini. Okey, jadi 1/3 kilowatt jam. Okey, ni kira secara mudah lah. Okey, nanti kalau dalam perpuluhan susah pula kita nak kira. Okey, jadi ini tenaga elektrik yang digunakan. Okey, ini adalah tenaga elektrik yang digunakan. Okey. Okey, jadi berapa kos? Okey, jadi kos sama dengan, okey, kos ni sama dengan tenaga elektrik yang digunakan darab dengan, okey, darab dengan kadar per unit. Okey, kadar per unit. Okey, jadi
Tenaga elektrik yang kita guna 1/3 tadi. 1/3 darab berapa kadar per unit? Inilah 21 sen. Jadi ini potong dapat 7. Okey, jadi 7 sen. Okey, maksudnya bila kita guna cara elektrik 2 kilowatt dalam masa 10 minit, okey, berapa kos yang kita perlu bayar adalah 7 sen. Okey, kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Okey, selain menggalakkan penjimatan penggunaan tenaga elektrik di rumah, Suruhanjaya Tenaga juga menyediakan perkhidmatan seperti ECOS untuk kegunaan perindustrian dan perniagaan yang menggunakan konsep penjimatan penggunaan tenaga. Okey, jadi kita buat pembinaan bangunan hijau, dan dia digunakan secara meluaslah di Malaysia. Sistem pengudaraan yang cekap dapat mengurangkan penggunaan alat pendingin hawa dan juga kipas. Reka bentuk yang memaksimumkan pencahayaan semula jadi dapat mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik. Pemasangan panel suria sebagai sumber tenaga boleh baharu menggantikan sumber tenaga konvensional. Dah banyak dah sebenarnya kilang dan juga pasaraya-pasaraya yang ambil langkah ini untuk mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Okey, itu saja untuk bab 6. Okey, kita jumpa lagi nanti dalam bab-bab yang seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.